Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sejahtera kepada semua anak murid yang cikgu sayangi. Okey, bersama dengan Cikgu Rozi lagi hari ini untuk subjek KVS pembuatan roti C03 penyediaan donat. Okey, masih lagi pernyataan aktiviti kerja yang kedua iaitu menyediakan tempat persediaan donat ataupun mise en place untuk donat. Dan hari ini kita akan sambung kelas sebelum ini. Sebelum ini kita dah belajar tentang perkakas, tapi untuk hari ini kita akan belajar tentang peralatan. So hasil pembelajaran hari ini cikgu harap anak murid semua dapat mengenal pasti peralatan penyediaan donat. Okey, peralatan untuk menyediakan donat. Okey, kita akan tengok 5 peralatan menyediakan donat. So hari tu cikgu dah cakap perkakas ni adalah benda yang lebih kecil untuk membuat donat, tapi kalau peralatan dia lebih besar. Dan peralatan dalam industri pembuatan donat ni, kalau untuk industri, okay, untuk pengeluaran secara besar-besaran, biasanya kita akan gunakan mesin lah supaya kita punya pengeluaran, kita punya produk itu lebih banyak. Okay? Dan peralatan yang kita gunakan ini dia menjimatkan masa dan juga tenaga, tetapi sudah tentu harganya lebih mahal lah. Tapi kalau untuk pengeluaran secara besar-besaran memang kita perlukan peralatan-peralatan berteknologi tinggi ini. So kita akan pergi dulu pada peralatan yang pertama, yang ini penting, iaitu pengadun ataupun mixer. Okey, pengadun ataupun mixer. So pengadun ataupun mixer ini adalah untuk mengadun, mencampur dan menguli adunan. Okey, dekat sini gambar ni ada dua. Yang ini merah. Okey, yang merah, bukan semua warna merah, tak kisah warna apa-apa pun. Okey, yang merah ini adalah untuk kapasiti yang lebih kecil, mungkin 5 liter. Biasa juga ada juga di bengkel pembuatan roti kita. Dekat rumah pun biasanya kita akan guna yang inilah untuk kegunaan rumah. Setakat 5 liter tu tak ada masalah. Kalau yang ini, okay, pun ada juga di bengkel pembuatan roti kita. Yang ini dia lebih besar untuk kegunaan industri, untuk pengeluaran secara besar-besaran lah. Boleh ada untuk 10 liter, 20 liter, dia lebih banyak dia punya muatannya. So bergantung kepada kita punya pengeluaran. Kalau kita nak keluarkan secara besar-besaran, memang kita kena guna yang untuk industri punyalah, mixer yang untuk industri. Dan juga mixer ni ataupun pengadun ini dia ada peralatan dia lah. Dia ada 3 benda yang ni. Mana? Okey. Dia boleh kita tukar-tukar yang ni boleh tukar. Dia ada pedal, dia ada hook dan juga dia ada wire whip. Bergantung kepada adunan yang kita nak adun tu. Okey. So kita tengok, okey, ini adalah video yang menunjukkan pengadun untuk industri punya yang besar punya. Kita tonton dulu video ni sekejap. Okey, ni dia punya item-item dia. Yang ini berpenutup. Okey, itu adalah hook. Okey, kita on, dia guna kuasa elektrik ya. So bila kita on, dia akan mengadun lah. Mencampurkan, tak perlu dah kita nak guna tenaga, nak uli dan sebagainya. Dia lebih cepat menjimatkan masa, boleh letak banyak, boleh menghasilkan adunan yang lebih banyak. Okey, dia akan adun sampai elastik. Okey, nampak? Dia ada kecil besar kan? So bergantunglah kepada keperluan kita. So ini adalah pengadun ataupun mixer. Okey. Seterusnya kita ada dapur ataupun stove. Dapur fungsinya untuk memasak makanan. Kalau untuk industri, kita akan gunakan dapur yang lebih banyak tungku. Okey, macam ni. Macam ni dia ada berapa ni? Ada 6. 6 tungku. Boleh naik sekali 6. Okey. Tapi kalau dekat bengkel pembuatan roti kita, kita tak ada lah ni. Okey. Ini untuk memasak makanan. Ni contoh video dapur untuk memasak ataupun stove. Okey, nampak? Yang ni pun ada banyak tungku. Boleh guna, sekali guna tu boleh naik 6, 4. Okey. Jadi lebih menjimatkan masa. Nampak? Semua boleh berfungsi
serentak. Okey, ini adalah dapur ataupun stove. Bahasa Inggerisnya stove. Okey. Okey, seterusnya peralatan yang ketiga, kita ada penggoreng minyak penuh ataupun deep fat fryer. Biasa juga orang panggil deep fryer. Dan deep fryer ni memang untuk menggoreng, tapi yang ini kalau kita tengok sebelum kelas sebelum ni kita ada perkakas untuk menggoreng, kita guna kuali kan. Yang ini kita guna yang lebih canggih, yang lebih berteknologi tinggi dan ada kelebihan kalau kita guna deep fryer macam ni. Okey, sebab tu ramai kalau orang yang untuk industri, untuk jualan secara besar-besaran, dia akan guna deep fryer macam ni. Sebab bila kita guna deep fryer, uh, dia punya garing tu, dia punya warnanya lebih sekata. Okey, dan minyak pun dia akan lebih tahan lama sebab dia tak ada simpan dia punya serpihan-serpihan, sisa-sisa daripada gorengan tu. Okey, dia lebih makanan yang kita guna, kalau kita guna deep fryer pun makanan akan jadi lebih garing, okey, dan rangup. Okey, kita tengok video. Okey, ini video mesin goreng minyak penuh ataupun deep fryer. Okey, ini untuk industri punya lah, untuk yang besar punya. Kalau kat rumah kita tak gunalah yang ini. Sebenarnya tapi ada juga yang kecil, deep fryer yang kecil untuk kegunaan rumah punya. Ini untuk besar-besar. Okey, kita masukkan minyak. Nampak dia ada macam bakul, ada kerajang. So, apa yang kita nak goreng, kita letakkan dalam bakul aluminium tu. Bakul keluli. So, dia akan terendam. Bila dah masak, dah garing, kita akan angkat, kita toastkan dulu. Okey, nampak dia punya warna lebih menarik dan dia masak garing serata. Okey, ni fries ataupun kentang. Jejari kentang. Okey. Itu saja untuk deep fryer. Kemudian seterusnya yang keempat, kita ada mesin pelepir adunan ataupun dough sheeter. Dough sheeter. Untuk melepirkan adunan, mungkin yang ini kita jarang tengok, tapi sebenarnya untuk industri memang dia akan gunakan yang ini, lebih mudah, lebih cepat, okey, menjimatkan masa dan juga menjimatkan tenaga. Okey, kita tengok video ini macam mana dough sheeter ini berfungsi. Dia untuk melepirkan adunan. Lepas kita dah bentuk, kita dah adun, dia akan jadi dough kan. So, kalau manual kita guna roller ataupun torak tu untuk nak canai. Yang ini kita guna mesin. Okay, kita boleh adjust secara manual juga. Nampak? Kita masukkan saja dekat situ, dia akan keluar adunan ataupun dough yang dah siap lepir. Okay, the dough shape is done. Okay, sekejap aja. Okay, dan kita boleh buat ulang-ulang kali lah bergantung kepada keperluan kita. Jadi lebih mudah guna mesin saja. Okay, dah. Okay, seterusnya yang kelima, yang terakhir, kita ada mesin pengembang dough ataupun proofer. Cikgu terang sebelum ni kan, bila kita nak buat donat ataupun buat roti, kita akan rehatkan. Kita akan rehatkan dough. 2 kali kita rehatkan dough. Okay? Supaya dough tu jadi kembang. Lepas kita adun, kita akan biarkan dia rehat supaya dia boleh mengembang. Okay, dalam keadaan biasa, kita akan rumah punya untuk pengeluaran secara kecil-kecilan, kita akan biarkan dough itu mengembang pada suhu bilik. Suhu bilik dah okey dah, lebih kurang 27 darjah Celsius. Tetapi untuk pengeluaran secara besar-besaran, okay, kita akan guna mesin pengembang dough ataupun proofer untuk menggalakkan fermentasi atau proses pengembangan dough. Okey, fermentasi ni adalah proses untuk penapaian. Dia macam penapaian di mana kita akan guna sama ada ragi ke atau yeast. Kalau dalam roti ataupun donat kita guna yeast, di mana bakteria itu akan proofer ni akan menggalakkan bakteria itu untuk bertumbuh. Okey, bakteria yang kita gunakan ni bukan bakteria yang tak elok tu. Ini adalah bakteria baik yang berfungsi sebagai probiotik. Okey,
So memang kita nak galakkan dough itu mengembang. So kita nak galakkan bakteria yang ada dalam yeast semua tu berkembang biak dengan elok, dan kita gunakan proofer, dia akan mengelakkan daripada dough kita tu jadi kering, dan kita boleh adjust suhu. Kadang-kadang kalau kita guna suhu bilik, bila keadaan cuaca tak menentu, sejuk ke apa, dia tak naik dengan cantik ataupun mungkin makan masa lebih lama. So bila kita guna proofer, kita boleh adjust. Okey, benda tu semua boleh adjust. Okey. Okey. So ini dia nak memanaskan dough itu tapi dalam keadaan yang terkawal lah, bukan terlalu panas. Kita boleh adjust suhu dia dan masa dia. Okey. Okey, ini adalah contoh mesin proofer ni. Tengok dia besar, dia macam peti ais kan. Dia ada pintu, dan di dalam mesin proofer ni kita boleh letakkan dulang. Okey, dia ada tertingkat, kita letakkan dulang dan kita akan biarlah untuk satu tempoh masa tertentu sampai dough itu berkembang molek. Okey. Okey, kita kena tutup. Okey, itu saja untuk proofer ataupun mesin pengembang dough. Okey, itu saja untuk peralatan penyediaan dough, peralatan penyediaan donat. Kita ada 5 peralatan. Cikgu ulang lagi sekali, kita ada mixer, kita ada dapur, kita ada deep fryer ataupun mesin ataupun alat penggoreng minyak penuh tadi tu. Kita ada mesin pelipis adunan ataupun dough sheeter, dan last kali yang kita tengok tadi, kita ada proofer ataupun mesin pengembang dough. Okay? So memang kita akan biasa guna istilah-istilah bahasa Inggeris lah. So anak-anak murid kena biasa-biasakan sebut supaya kita mudah nak ingat. Okay? Kita tak guna mesin pengembang dough, kita guna proofer. Okay? Lebih tepat dan lebih mudah nak sebut. Okay? Okay, sekian dulu untuk kelas hari ini. Kita dah belajar tentang peralatan hari ini. Sebelum ni kita dah belajar perkakas. Kita ada satu lagi kelas untuk Mise en Place donat. InsyaAllah selepas ini kita akan berjumpa. Sekian dulu untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi mendengar dan semoga apa yang cikgu sampaikan lekat di ingatan. Terima kasih sekali lagi kepada semua. Kita jumpa lagi insyaAllah kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.